وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا كريم اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين استغفر الله العظيم 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وهب لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين الله 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 اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما إلا على شفاء اللهم اشرح صدورنا بالإيمان وأنزل على قلوبنا سكينة يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله بسم الله بسم الله إن الله غفور رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله وكفى بالله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين الله 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 فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين اللهم اشرح صدورنا وأنزل على قلوبنا سكينة يا أرحم الراحمين الحمد لله والصبر الحمد لله على كل حال وكل نعمة Kamaruz Zaman. Assalamualaikum. Baik, insyaAllah ta'ala aminin. Kita akan bersama kejap lagi bersama dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita yang akan bersama dalam kuliah yang seterusnya, Sabar Itu Cinta, insyaAllah. Sementara kita menunggu kawan-kawan, apa kata sekian yang ada, banyakkan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga adalah orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisafi atas segala perkara yang telah kita lakukan sama ada sengaja atau tidak sengaja, menyatakan rendah dirinya kita, mohon Allah taala senantiasa maafkan kita. Alhamdulillah, Cik Kamal Zaman, orang kuat ni. Mudah-mudahan sentiasa bagi info yang baik kepada kami semua tentang COVID-19 sekarang kan. Okay, baik. InsyaAllah kita akan mulakan majlis ilmu kita insyaAllah seperti biasa. Ajak kepada semua yang bersama dengan kita pada malam ini, bersama dengan saya dan sekian yang mengikuti majlis ilmu ini, sama ada selepas rakaman ataupun sedang berlangsungnya perkongsian sekarang ini. Kita mohon kepada Allah Ta'ala rezekikan kepada kita kefahaman dan juga kesihatan, dan mudah-mudahan majlis ilmu kita diberkati Allah Ta'ala. Sama-sama kita memulakan dengan baca umul kitab bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shrah sudurana wa anzil ala qulubina sakinatan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana wa hilana min amrina rasyada faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya karim. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semua yang dikasihi Allah Taala. Sihat ya semua? InsyaAllah sihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dalam taufik hidayah Allah Ta'ala yang baru bersama, insyaAllah mulakan dengan Al-Fatihah dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, insyaAllah malam ini masih lagi kita membicarakan tentang sabar itu cinta. Kita masuk lagi dalam tajuk cara urus sabar. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, dalam pertemuan kita yang lalu membincangkan tentang sabar ini adalah sifat. Sabar itu adalah sifat. Suatu sifat yang mana sifat yang boleh berubah-ubah. Sifat yang ada dalam diri kita, ini sifat sabar, dia adalah satu sifat yang boleh berubah-ubah. Ada kalanya dia menebal, ada kalanya dia menipis. Dan sifat yang ada dalam diri kita juga adalah berubah-ubah. Sifat kasih, sifat sayang, sifat cinta, sifat rindu, sifat marah, sifat geram, sifat pelbagai perkara yang ada dalam diri kita ini ianya berubah-ubah. Kita nak belajar supaya sifat ini istiqamah dalam perkara yang baik. Kerana semua yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian maklum, sifat yang menguasai pada diri sendiri, yang mendominasi diri kita ini sifat yang mana. Maka inilah semua yang dikasihi Allah Ta'ala yang kita nak belajar sangat tentang cara urus sabar ini, kerana kita nak sabar yang menguasai keseluruhan rasa yang ada dalam diri, sifat-sifat yang lain itu terkawal dalam kesabaran. Maksudnya kita boleh bergembira, maka kegembiraan kita terkawal dengan kesabaran. Sabar urus gembira kita agar gembira itu tidak berlebih-lebihan melampau, menyebabkan kegembiraan itu ada kala boleh bertukar kesedihan. Kita boleh marah, tapi marah kita adalah terkawal, yang mana marah kita dalam perkara yang hak, untuk menjelaskan, untuk menerangkan, atau kita nak mempertahankan yang benar, yang hak itu. Okay. Maka marah kita saat itu terkawal, maka dia akan menjadi tegas, dan bicara kita dalam bicara yang tepat. Dan apa sahaja sifat-sifat yang ada dalam diri kita ni terkawal dengan kerana kita pandai cara urus sabar itu sendiri. Dan yang paling utama, senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Seperti dalam pertemuan kita yang lalu, bagaimana kita nak jadi orang yang sabar, kena minta langsung dengan Allah Ta'ala, seperti yang saya bacakan dalam doa permulaan kita tadi. Ya, ini kita minta langsung dengan Allah Ta'ala, dan kita sendiri yang berhasrat dan berhajat untuk menjadi seorang yang penyabar. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, dalam pertemuan yang semalam kita bincang tentang bagaimana kita diajar setiap kali mendengar musibah atau kita diuji dengan sedikit musibah, maka kita adalah orang yang bersegera istirja', yakni kita kembalikan segera diri kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun ajak orang, dan kita pun minta orang lain juga segera kembali kepada Allah Taala.
Kena ingat malam semalam. Kita rujuk daripada surah mana ya? Terujuk daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Yang mana daripada ayat 155, 156, 157, yang mana bila mana orang itu menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, saat itu apa yang dia dapat? Dia terus mendapat ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu perbincangan kita malam semalam. 3 perkara langsung yang kita dapat daripada Allah Ta'ala saat kita istirja', yakni kita kembali kepada Allah dengan seberapa segera saat kita diuji beberapa ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, khusus yang kita bincang semalam 5 ujian yang mana setiap manusia akan melalui 5 ujian ini, iaitu kelaparan, yakni ketakutan, kelaparan, kemudian kita akan diuji oleh Allah Ta'ala, apa dia lagi? Dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa dan juga tanaman ataupun harta benda ataupun buah-buahan, samarat. Ahli mufassirin menyatakan juga ujian di kalangan kita dengan anak-anak kita sendiri. Baik, semua ini dikasih Allah Ta'ala. Kerana itu malam ini kita nak melengkapkan lagi cara urus sabar yang sebelum ini juga telah kita bincangkan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita yang mana sabar ini boleh diurus bila mana inda sidmatul ula, saat datang hentaman yang pertama itu kita adalah orang yang boleh senyap. Kita dah bincang mula-mula lagi dalam pertemuan yang lalu. Apa dia? Kita boleh senyap, kemudian kita adalah orang yang boleh diam. Senyap dengan diam juga berbeza. Kemudian kita adalah orang yang melafazkan perkataan yang baik tu kan. Okey. Baik. Malam ini semua yang dikasihi Allah Ta'ala, bila bicara lagi tentang sabar ini, maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, dia kena melengkapi tentang sabar ini. Dia capai kepada hakikat untuk perolehi kesabaran, dia mesti dilengkapi dengan iman. Baik, ingat dia mesti dilengkapi dengan iman, sebab kita dah maknakan tentang sabar itu adalah berkaitan dengan iman. Kemudian semua dikasihi Allah Ta'ala, kena ingat juga ya, bila kita bicara juga tentang sabar, dia ada padanya, untuk melengkapkan dia pada hakikatnya adalah syukur. Baik, dia ada padanya iman, kemudian ada padanya syukur, kemudian dia mesti ada takwa, dan dia mesti ada redha. 4 perkara ni adalah hakikat kepada sabar itu sendiri yang menjadi anugerah Allah Ta'ala ke atas diri kita. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, 4 perkara ini dia mesti ada untuk melengkapi sebuah kesabaran itu, untuk melengkapi semua sifat-sifat sabar yang ada dalam diri kita. Maka kena ada 4 perkara ini, iaitu nilai keimanan kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak, yang mana kita minta dengan penuh yakin bahawa kita nak sifat sabar ini, maksud kita percaya. Kemudian kita adanya syukur, kemudian adanya takwa kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita menjadi orang yang redha. 4 perkara ini kita dah bincang ya, kita dah bincang. Kita dapat menguasai dan Allah rezekikan kefahaman kita menguasai 4 perkara ini, insya-Allah kita boleh mengurus sabar kita dengan baik. Kita boleh mengurus sabar kita dengan baik, insya-Allah. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Malam ini kita bincang lagi tentang sabar ini. Dipanggil apa ya? Istilah kita nak pakai ni. Yang melengkapkan lagi. Okay? Yang kita nak bincangkan lagi malam ini. Pelengkap kepada sabar itu pula.
Asas ada 4 perkara tadi. Kemudian kita nak lengkapkan lagi. Ada 7 perkara yang melengkapi kepada kesabaran itu. Ada 7 perkara yang melengkapi ke atas kesabaran itu. Saya tak bincang ke-7 semuanya. Kita bincang satu persatu. Boleh ya? Yang ini dalam bab pembahagian sabar dalam diri kita, maka dia akan dilengkapi selain dari 4 asas utama tadi. Dia ada lagi. Yang ini pertama kita akan bincang malam ini insya-Allah ta'ala aminin, iaitu yakin. Okey, baik. Perkara pertama, pelengkap kepada kesabaran itu iaitu yakin. Ya, pelengkap kepada kesabaran itu sendiri iaitu yakin. Baik. Seperti biasa, yang bersama dengan saya malam ini insya-Allah mulakan dengan Al-Fatihah untuk diri sendiri, kemudian bersalawat pada Rasulullah dan mohon kepada Allah Ta'ala dengan kita mulakan majlis ilmu untuk diri kita, baca Fatihah, Allah rezekikan kita kefahaman. Dan seperti biasa juga, saya suka cadangkan kepada sahabat-sahabat semua yang bersama dalam majlis ilmu, sama khususnya dengan saya ni, sabar itu cinta, adanya Al-Quran, ada mushaf untuk kita lihat sekali. Ayat mana yang kita nak hubungkan kaitan dengan sabar. Baik, malam ini insya-Allah kita bicarakan pelengkap kepada sabar itu sendiri ada pada yakin. Okey, ada pada yakin. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Saya baca sedikit satu daripada kedudukan sabar dan orang-orang yang sabar dalam Al-Quran. Macam mana dia boleh menguruskan sabar dia dengan baik. Okay. Salah satunya adalah berbicara tentang keyakinan. Pelengkap kepada kesabaran itu sendiri, dia mesti ada keyakinan. Iaitu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu suatu pengetahuan jelas yang terhasil melalui petunjuk Allah Azza wa Jalla. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu, katanya Imam Ghazali, pengetahuan yang jelas yang terhasil melalui petunjuk Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. Al-ilmu allazi la syakku ma'ahu. Sesuatu pengetahuan yang padanya kita tiada syak. Satu pengetahuan, satu ilmu yang padanya tiada syak. Okay, itu tentang keyakinan. Bermaksud sabar ini untuk melengkapi kefahaman dan cara menguruskan sabar, kita mesti ada keyakinan. Mesti ada keyakinan. Baik. Yakin bicara kita malam ini daripada surah Sajadah. Surah As-Sajadah ayat ke-24. Surah As-Sajadah ayat ke-24. Boleh ya? Dah jumpa ya? Surah As-Sajadah ayat ke-24. Yang Allah nyatakan tentang yakin itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jom kita. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Sadaqallahul azim. Dan kami jadikan daripada kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum hakam agama kami selama mana mereka bersifat sabar. Yang dalam menjalankan tugasan sebagai seorang pemimpin serta mereka tetap yakin dengan keterangan ayat-ayat kami. Waalaikumsalam Cik Ding. Wah, Masya Allah. Orang hebat ni. Tabarakallah. Okay. Baik. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Bahawa kesabaran ini memerlukan keyakinan. Yakin dari sudut mana? Yakin bahawa seperti yang dicontohkan sekarang daripada firman Allah Ta'ala surah Baqarah ini, surah Sajadah ayat ke-24 ini. Pada suatu keyakinan, suatu perkara yang amat penting bagi seorang pemimpin itu, dan kita juga adalah pemimpin untuk diri kita, kita juga adalah pemimpin kepada orang yang berada di sekeliling kita, maka kita faham bahawa kita memerlukan sebuah keyakinan untuk menjalankan suatu tanggungjawab itu. Okay?
Menjalankan suatu tanggungjawab itu dengan penuh keyakinan. Maka dengan menjalani sebuah tanggungjawab penuh dengan keyakinan memerlukan kesabaran. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka bagi mereka yang bersikap sabar itu, khusus kepada pemimpin, yang menjalankan seluruh daripada hukum hakam Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan, dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Nah, sama dengan diri kita, yang mana kita bincangkan tentang makna kepada sabar itu sendiri. Apa dia? Yang menjadi dasar, yang menjadi asas, mesti ada iman. Kan iman itu berkaitan dengan keyakinan. Iman itu kan berkaitan dengan apa yang kita percaya. Apa yang matasdiqu fi qalbi, apa yang kita yang datang keyakinan yang kita benarkan pada hati. Sadaqal fil amal, yang kita takrir bil lisani, yang kita sebutkan pada lidah itu setelah datangnya satu keyakinan dalam hati mutlak yang boleh kita nyatakan pada lidah. Bila kita dah keluar pada lidah itu perkara yang kita yakin, ya. Maka saat nak keluar itu mesti diuruskan dengan kesabaran. Maka sabar ini dalam bincangan kita yang dulu, yang mana saat kita boleh senyapkan diri, saat kita boleh diamkan diri, maka saat kita senyap dan kita diam itu, saat itulah kita mencerdik dan memandaikan akal. Dan nilai sebuah kesabaran, saat dia berbicara dengan penuh kesabaran ini, dengan keadaan dia boleh uruskan seluruh daripada rasa, ya, dan ada dalam diri, maka saat lontaran sebuah perkataan perbuatan itu, nampak kebijaksanaan dia, nampak kecerdikan dia. Kerana setiap lafaz yang diuruskan dengan kesabaran, dia nampak kematangan itu. Boleh, ya? Kebijaksanaan, pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka nilai sebuah keyakinan itu adalah al-ilmu allazi la syakku bihi, yang mana suatu ilmu yang tiada syak lagi pada dirinya. Yakin, saya pernah, antara guru pernah beritahu, ginilah semua hadirin, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Nampak tak kalau saya tunjukkan sekarang ni? Ya, saya tunjukkan sekarang ini, boleh nampak tak sekarang? Ada syak tak lagi pada perkara ini? Saya tanyalah. Dalam jawapan masing-masing, para sahabat yang melihat sekarang ni, yang melihat pada apa yang saya tunjukkan sekarang ni, ada tak syak pada perkara lain? Tanya kan? Saya tanya kan? Ada syak tak perkara lain? Dalam jawapan sendiri nak sebut apa? Itu yang dicontohkan tentang yakin, yang dicontohkan tentang yakin. Apa yang kita percaya? Bila saya tunjukkan ini, saya yakin semua yang melihat sekarang tahu apa yang ditunjukkan sekarang. Ada tak syak boleh sebut perkara lain? Tiba-tiba kata, itu tempayan tu. Itu tempayan. Mana tahu kan? Kalau itu yang dia yakini. Itu yang diyakini. Allah Ta'ala alam. Boleh, ya? Ini yang masa belajar dulu ceritakan macam mana Allah bicara tentang yakin. Perkataan disebut al-ilmu allazi la syakku ma'ahu, yang mana sesuatu ilmu yang padanya sertanya tiada syak lagi pada benda yang itu. Okey? Jelas? Khair. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka sabar juga membawa satu pengertian mengikut Imam Ghazali, iaitu beramal dengan penuh keyakinan. Beramal dengan penuh keyakinan bahawa kemudaratan, ketaatan memberi manfaat. Saya ulang. Maka Imam Ghazali menyatakan bahawa beramal dengan sabar ini membawa pada pengertian sabar yang seterusnya, beramal dengan penuh keyakinan bahawa kemudaratan, ketaatan itu memberi manfaat. Macam mana? Ingat lagi tak dalam perbincangan kita sebelum ini, iaitu bicara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan apa, ya? Tentang takjubnya, tentang ajaban li amril mu'min, iaitu tentang orang mukmin ini, iaitu pelik orang mukmin ini, sikap dan sifat orang mukmin ini satu ketakjuban, satu kepelikan. Apa dia?
atas seluruh urusan orang yang beriman ini semuanya baik belaka. Yang mana dia beramal dengan penuh keyakinan. Yakin sebagai orang yang beriman kehadap Allah Ta'ala, maka keseluruhan yang dilakukan itu penuh keyakinan adalah bermanfaat. Sama ada dia diuji dengan musibah kemewahan ataupun dia diuji dengan musibah kemudaratan, kedua-duanya baik, dia bersyukur dan dia juga adalah sabar. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Boleh ya? Baik. Sekarang, kita masuk kepada bab yakin juga yang boleh melengkapkan kesabaran kita ini. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-249. Rujukan kita seterusnya surah Baqarah ayat 249. Ya, surah Al-Baqarah ayat 249. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Ayatnya panjang yang berkenaan peristiwa Talut dan Jalut. Ya, peristiwa Talut dan Jalut. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, ambil ayat di bawah tu. Ayat ni panjang. Perkataan yang Allah firmankan pada qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sadaqallahu azim. Ingat lagi tak cerita ni? Semua yang dikasihi Allah Ta'ala yang sama dengan saya juga ada yang hebat-hebat ni kan. Ustaz-ustaz, para ada alim, para ada ilmu, berilmu, apa ada bersama dengan kita malam ni kan. Dan kita yang sedia maklum tentang peristiwa apa, yang mana sewaktu Talut kan menyeberangi sungai dengan tentera-tenteranya kan. Kan di sini berlaku ujian. Ujian dia apa? Ujian yang mana Allah uji dengan sebuah sungai ni kan. Siapa yang minum air sungai ini dengan minum yang banyak, maka mereka itu bukan lagi di kalangan pengikut Talut. Siapa yang minum sedikit dengan secedok dengan atau dimaknakan seteguk minum yang itu, maka apa yang berlaku? Ramai di kalangan yang engkar minum sekenyang-kenyangnya, maka mereka yang minum yang kenyang itu saat diuji ini apa yang berlaku? Sehingga mereka berkata, kami tidak kuat lagi. Dah tak mampu lagi dah nak pergi bersama dengan Talut. Kan? Okey. Kemudian, apa yang berlaku seterusnya? Yang berlaku seterusnya, yang itu yang kita nak bincang ni. Qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Maka betapa banyaknya kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Ta'ala. Siapa yang berkata ini? Mereka yang minum sedikit itu, mereka meyakini. Qala allazina yazunnuna annahum. Mereka yang yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala, pertemuan mereka dengan Allah Ta'ala, bahawa kelompok yang sedikit ini pasti dibantu oleh Allah Ta'ala. Wallahu ma'as sabirin. Itu kan perkataan yang Allah Ta'ala lafazkan dan janji sungguh Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita siapa yang yakin dengan kesabaran dan setiap daripada ujian itu, wallahu ma'as sabirin. Allah Akbar. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Muhammad Sa'ad, alhamdulillah, audio jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebenarnya ini kali yang kedua ni, cubaan saya yang kedua menggunakan laptop. Sebelum ini, kuliah-kuliah sabar itu cinta menggunakan telefon. Jadi, ini malam yang kedua menggunakan laptop. Malam semalam ada apa ni kata bertindan suara. Jadi maaf atas kekurangan. Malam ini alhamdulillah
Syukur kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan tak berlaku lagi bertindan suara dan audio pun dapat didengari dengan baik. Terima kasih sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Cik Redup kita, pelukis. Masya Allah, tabarakallah. Orang seni ni. Tak siapa nak belajar ke, nak minta dilukiskan menggunakan cat air ke rasanya. Tu Cik Redup tu ada ya dalam tu. Boleh berkenal-kenalan dengannya. InsyaAllah khair. Baik, ni juga kalau nak belajar macam mana nilai sebuah kesabaran. Kita tanya Cik Redup kita ni. Dia nak siapkan sebuah lukisan dia tu. Kita tanya berapa masa yang dia ambil. Berapa lama yang dia perlukan. Berapa masa perkara yang dia perlukan. Dari sudut fokus dia, dari sudut ketekunan dia. Tu. Nak menghasilkan sebuah lukisan. Masya Allah, tabarakallah. Memerlukan kesabaran. Dan dia yakin bahawa dia dapat menyiapkan lukisan itu dengan baik. Itu contoh. Awak masuk duduk, saya tu buat contoh. Marah ya. Okay, baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Baik, maka yang dikasihi Allah Ta'ala, cerita kita apa malam ni? Cerita kita adalah bila orang itu nak menguruskan kesabaran dia, selain kita bincangkan tentang dia kembali kepada Allah dengan menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia adalah orang yang mendapat ganjaran yang hebat daripada Allah Ta'ala langsung. 3 perkara terus dia dapat. Kemudian dia adalah orang yang boleh senyap saat berlaku inda sidmatul ula. Itu cara-cara kita semua dah bincang. Semua ini mesti dilakukan dengan keyakinan. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bicara tentang sabar ni, kalau bicara dengan makna kita lah. Yang ini selalu saya sebut. Saya sebut selalu dan saya kerap bagi tahu kepada semua, sama ada sama saya dengan kuliah ini ataupun dalam kuliah-kuliah saya yang lalu. Memang saya selalu bagi tahu. Nak belajar tentang ilmu tentang sabar bukan belajar melalui kefahaman kita semata-mata. Kita tak berjumpa dengan jawapan. Melainkan kita mohon kepada Allah Ta'ala. Tamu apa tadi? Belajar dengan nilai keimanan. Nilai keimanan. Kemudian kita belajar macam mana pengurusan sabar ini melalui jalan syukur. Kemudian kita belajar macam mana menerima setiap daripada ujian kesabaran ini melalui jalan syukur tadi. Kemudian kita menjadi orang yang boleh redha dengan setiap daripada pengurusan sabar itu. Dan juga kita adalah orang yang Masya Allah tabarakallah sanul khaliqin. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka untuk melengkapi ini dan caranya tadi adalah dengan keyakinan. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, saya nak baca sedikit apa daripada perkataan Imam Ghazali. Saya ulang, pengertian sabar ialah beramal dengan penuh keyakinan bahawa kemudaratan dan ketaatan itu memberi manfaat. Itu memberi manfaat. Seseorang tidak mungkin meninggalkan maksiat dan tetap dalam ketaatan melainkan dengan kesabaran. Kalau kita dengar sekali kan, macam mana ya orang yang kekal dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ada tak kesabaran dia? Ini kita bincang dalam pertemuan yang sebelum ini. Ada, dia boleh sabar bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka kesabaran itu tidak terpuji. Tidak terpuji. Yang kita nak kesabaran kita adalah yang terpuji. Itu yang kita nak sangat. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Keyakinan dalam pengurusan sabar ini juga, yang mana mereka adalah orang yang yakin dalam setiap urusan kesabaran ini membawa ganjaran yang besar kehadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Baik, ingat lagi tak dalam surah Fussilat? Dalam surah Fussilat yang kita baca daripada firman Allah Ta'ala ayat ke-34 tu. Macam mana? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Ingat lagi kan? Yang kita dah bincang, tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan. Idfa' billati ya ahsan
Maka tolaklah setiap kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kita itu dia boleh menjadi waliyun hamim, sehingga menjadi teman akrab dan baik kepada kita. Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hadzin azim. Maka sifat-sifat baik itu Allah anugerahkan kepada kita dengan sifat sabar itu yang boleh kita tukar setiap daripada orang yang bermusuh itu menjadi teman yang baik. Maka apa yang ada pada dirinya sebenarnya? Dia yakin bahawa orang yang memusuhi dia itu, dia yakin bahawa orang itu suatu masa nanti akan menjadi teman rapat dan menjadi sahabat kepada dirinya. Dan sifat ini tidak akan mampu diperolehi melainkan dia yakin dia mendapat anugerah daripada Allah Azza wa Jalla dan beroleh keuntungan yang besar. Itu nilai sebuah keyakinan. Nak sampai kepada tahap kita boleh letakkan situasi kita di situ. Masya Allah, tabarakallah. Perlu tak keyakinan? Ya, sebab itulah melengkapi sebuah kesabaran ini, dia mesti ada keyakinan. Yakin dengan semua yang dikasihi Allah Ta'ala, semua yang melalui fasa kehidupan sekarang ini. Apakah keyakinan yang ada pada diri kita selama ini? Apakah kepercayaan yang ada dalam diri kita selama ini? Konteks kepercayaan dalam konteks agama, semua dah maklum, iaitu dari sudut yang kita lafazkan dari sudut syahadah kita. So sekarang kita meletakkan keyakinan kita menjalani fasa kehidupan kita saat hari ini. Dan sekarang kita diuji oleh Allah Ta'ala, apa dia? Dengan COVID-19 ini. Juga termasuk 5 asas ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Termasuk dalam bab takut ini. Maka semua dikasih Allah Ta'ala. Yakin tak perkara ini boleh berakhir dengan baik? Yakinlah kita kan, sebab kita melalui fasa PKP ini pun juga dengan kesabaran. Yang mana kita meyakini bahawa semua ini akan berakhir dengan baik. Insya Allah Ta'ala. Amin. Baik, boleh ya? Sehingga saat ini kita beroleh suatu daripada nikmat Allah Ta'ala dengan keadaan kita, dengan seluruh daripada keluarga kita juga dalam keadaan baik. Itu adalah daripada asas pada kesabaran, adanya syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Ingat ya, sabar adalah, saya sambung sikit ya, tentang perkataan daripada Imam Ghazali. Sabar adalah pendorong kepada agama dalam menundukkan nafsu dan kemalasan. Sabar menjadi sebahagian daripada iman melalui iktibar ini. Bermaksud iman itu merangkumi kebenaran dan amalan secara keseluruhan. Asas, ingat ya, asas kepada kita memahami tentang kesabaran mesti ada iman. Kepercayaan yang mutlak bahawa kita ditolong dan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia adalah merangkumi kebenaran dan keseluruhan amalan yang kita lakukan ini kerana adanya keimanan, dan iman kita adalah sebuah kepercayaan yang mutlak dan keyakinan yang mutlak terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Maka kena ingat ya, bila kita berada dalam nilai sebuah keyakinan ini, maka kita akan diserang oleh syaitan dengan senjata utamanya, iaitu keraguan. Senjata yang dia akan serang ke atas kita adalah senjata keraguan, senjata was-was. Itu yang dia akan usahakan ke atas diri kita. Bila kita ada nilai sebuah keyakinan, maka dia akan cari jalan bagaimana nak meragukan kita. Maka inilah yang boleh mencari kesabaran kita, boleh mencari kepercayaan kita. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, yakin ini hendaklah juga mohon pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla, nilai sebuah keyakinan, kepercayaan, dan seluruh daripada apa yang ada dalam diri kita saat hari ini juga semuanya adalah daripada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Baik.
Dalam cara menguruskan sabar kita, yang mana untuk melengkapi setelah kita meyakini setiap daripada usaha yang telah kita lakukan. Okay, baik. Ada satu perkara saya nak minta semua yang sama dengan saya malam ini respon dengan saya. Boleh ya? Boleh respon dengan saya. Respon melalui komen. Respon melalui komen. Tentang apa yang dia yakin dan dia nak tulis nanti. Saya nak apa yang dia yakini, kemudian tulis dalam ruang komen. Saya nak tengok. Boleh ya? Semua yang dikasih Allah Ta'ala. Boleh buat ya? InsyaAllah. Baik. Saya nak begini hadirin, semua sekali. Antara cara menguruskan sabar, selain daripada kita kembali kepada Allah, kita adalah orang yang boleh senyapkan diri. Baik. Bila kita senyapkan diri, seketika, senyap, kita nak diri kita dalam keadaan senyap itu kembali kepada Allah Ta'ala. Saya nak minta begini. Buat segera, iaitu senyap seketika bila datang satu kalimah yang terbaik yang hendak disebut, sila tulis. Contoh, dia senyap. Bila datang satu hentakan pertama, satu musibah, dia senyap. Senyap itu, apakah kalimah pertama yang muncul? Sila tulis. Ready? Boleh ya? Baik, semua sekali. Sila senyap. Ada tak kalimah itu? Sila tulis. Saya nak tengok. Ahmad Saad tiba-tiba angkat tangan pes. Oh, terbaik. InsyaAllah khair. Boleh ya? Ada? Tak ada ni? Tak ada. Tak apa, saat lagi tulis. Ada sesuatu, lihatkan minda kita senyap, kemudian apa yang tertera dan satu kalimah kita yakin itu yang kita nak sebut, kita tulis. Cara duduk kata Allah. Allah, Alhamdulillah. Allah. Allah. Yakin pada diri awal kita bahawa setiap kali datang ujian pertama kita sebut Allah. Maka itulah satu amalan diri kita. Allah. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Okey. Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Kata Nur Aida, Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Khair. Dia yakin itu yang akan keluar daripada mulutnya, daripada lidahnya. Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Itulah istirja', dia kembali kepada Allah. Ada lagi yang lain? Ada. Sebenarnya apa yang saya nak buat ni, apa yang kita buat sekarang ni adalah suatu ulang kaji daripada pertemuan yang sebelum ini. Dan ni semua kita dah lalu, kita dah belajar dah semua ni. Cuma kita nak tahu, adakah perkara ini kita boleh buat kerana ditanya saat sekarang, ataupun perkara ini yang istirja' ini, yang ini kembali kepada Allah ini, dengan penuh keyakinan kita boleh sebut perkataan-perkataan yang baik ini, yang memang daripada tabiat kita, memang daripada tingkah laku kita, dan memang daripada sebutan-sebutan yang selalu kita amalkan. Sebab apa tadi? Sebab perkara yang kita bincangkan sekarang ini, nilai sebuah keyakinan, apa dia? Beramal. Nilai sebuah kesabaran keseluruhan, beramal dengan penuh keyakinan. Itu poin besar dia. Boleh? Kerana kita nak berlawan dengan musuh kita, yakni syaitan, iaitu yang membisikkan kepada kita, apa dia? Membisikkan kepada kita keraguan. Itu tak kira nafsu syahwat kita sendiri lagi. Baik, semua yang dikasih Allah Ta'ala. Ada lagi yang respon? Tak ada Okey, baik. Baik, sekarang, perkara yang kedua. Perkara yang kedua, dalam melengkapi sebuah kesabaran itu, yang mana kita boleh urus kesabaran kita,
Dengan cara-cara yang telah kita bincangkan, insya-Allah nanti ada lagi. Mesti ada tawakal. Mesti ada tawakal. Pelengkap kepada kesabaran itu, dia ada 7 semua. Kita bincang yang pertama iaitu keyakinan. Okay, yakin kita insya-Allah Allah rezeki kepada kita ilmu tentang sabar. Kemudian dia mesti ada tawakal. Mesti ada tawakal. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Ankabut, daripada surah Al-Ankabut ayat 58 dengan ayat 59. Okey. Ambil daripada hujung perkataan ni'ma ajrul amilin allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Okey. Surah Al-Ankabut. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Iaitu allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan demikian sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal soleh. Apa dia? Iaitu mereka yang sabar. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka pula berserah diri bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Melengkapi sebuah kesabaran, dia yakin dan tanpa syak. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Kalau dalam bab qaid fiqhiyah, yang mana setiap keyakinan kita itu tidak terhalang, yakni tidak terganggu dengan perkara yang syak. Itu maka dia kena berserah diri kepada Allah Ta'ala. Okay, kena ada tawakal. Dia yakin dengan apa yang dia buat, dia lakukan, kemudian dia berserah dirilah. Contohnya ginilah hadirin. Kalau kita ni sekiranya kita ni seorang yang memang ahli wudu, iaitu kita senantiasa berwudu. Dan kita memang senantiasa dalam sentiasa berwudu, duduk dalam keadaan berwudu, tak ada wudu kita mesti ambil, maknanya itulah tabiat kita, mesti berwudu senantiasa. Berbanding dengan kita yang jarang-jarang lekat wudu. Mungkin solat fardu, selepas solat fardu terus tak ada wudu sehingga solat fardu seterusnya baru kita ambil wudu. Atau saat kita nak mengaji Quran, nak sentuh Al-Quran, baru kita pergi ambil wudu. Maka setiap orang yang dia memang senantiasa berwudu, bila berlaku sekali dalam keadaan dia kata, aku ni macam tak ada wudu lah, macam tadi macam terkentut lah. Sedangkan dia ahli wudu, maka yakin di situ tidak terganggu dengan sebab syak yang dia rasa, tak ada wudu lah. Walaupun memang tu tak ada wudu, tapi keadaan itu yakinnya di situ dia adalah orang yang berwudu. Ini ada satu perbahasan yang khusus lah. Cuma nak bagi tahu tentang keyakinan itu. Baik. Maka dia berserah dirilah. Dia bertawakal lah. Dia adalah orang yang bertawakal. Sama juga dengan orang yang berbuat amal soleh. Maka melengkapi sebuah kesabaran itu, allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka itu adalah orang yang berserah diri, bertawakal kepada Allah. Mesti kena ada usaha ya. Jangan tiba-tiba terus nak tawakal. Tak kena. Dia kena berusaha dengan adanya usaha, dengan adanya ikhtiar. Macam ikhtiar kita sekarang lah, duduk kat rumah. PKP kita sekarang ni kan. Ini antara ikhtiar kita. Kemudian kita adalah orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk memperolehi kesabaran ini juga mesti ada nilai tawakal. Mesti ada nilai tawakal. Kita bersabar, ya bersabar dah. Tak diuji oleh Allah Ta'ala. Kita berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ya? Kita adalah orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Asyik pada perbincangan kita yang sebelum ini kan, malam lepas. Bahawa setiap daripada ujian ke atas diri kita, semua akan melalui fasa ujian itu. Maka kita adalah orang yang berserah dirilah. Ya, kena berserah diri, kena bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita tiada ada keupayaan untuk melalui semua fasa ujian ini, melainkan kena berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ia akan melengkapi sebuah kesabaran. Boleh ya? Yang baru bersama dengan saya, seperti biasa, selalu saya ingatkan membaca Al-Fatihah. Allah rezekikan kepada kita kefahaman
dan sama kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu ingatkan apa dia ujian yang kita bincang malam semalam, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. 5 fasa ujian ini kita mesti bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sampai satu ketika kan ada seorang bagi tahu pada saya, kata ustaz, saya ni kan ada iklan lori kuat lalu. Dia kata saya ni minta dengan Allah Ta'ala jangan uji saya sehingga saya bersedia menerima ujian. Dia kata gitu. Inilah kawan-kawan macam-macam lah kita jumpa kan. Dia kata, dia minta dengan Allah Ta'ala jangan uji dia sehingga dia bersedia menerima ujian. Saya tanya dia balik, lepas tu bila masa kau bersedia nak terima ujian? Dia kata, tak apalah kalau saya dah ready nanti saya terimalah ujian itu. Saya tanya dia lagi, bila kamu nak bersedia tu? Itulah, orang kan macam-macam. Kamu nak tak nak, dia akan tetap melalui fasa ujian ini. Mesti melalui fasa ujian itu. Maka saat dia dilanda dengan 5 daripada ujian ini dan ujian-ujian yang lain, melengkapi sebuah kesabaran dan mesti bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia mula dengan dia yakin bahawa setiap ujian ini dia akan lalui dengan baik, dia kena berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, boleh ya? Ayat mana tadi? Surah Ankabut tadi kan? Akhir daripada ni'ma ajrul amilin allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Baik. Dan juga surah An-Nahl ayat 41 dan ayat ke-42. Surah An-Nahl ayat ke-41 ayat ke-42. Iaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahu alazim. Orang-orang yang berhijrah kerana Allah selepas mereka dianiaya, kami akan menempatkan mereka di dunia pada tempat yang terbaik. Sesungguhnya pahala mereka itu lebih besar di akhirat kelak. Sekiranya mereka mengetahui. Setiap datang satu-satu ayat Allah Ta'ala, catatan yang dah dibuat sebelum ini, mesti kembali kepada surah Fusilat. Boleh ya? Saya ingatkan balik, kembali kepada surah Fusilat ayat 34-35. Ayat 34-35. Contohlah kita baca sekarang ayat daripada surah An-Nahl ayat 41 dengan ayat 42. Orang yang berhijrah kerana Allah, mereka setelah mereka dianiaya, kami menempatkan mereka di dunia tempat yang baik. Sesungguhnya pahala mereka yang lebih besar itu di akhirat kelak sekiranya mereka mengetahui. Kita pun ingat balik kerana nak meyakini tentang kesabaran ini, melengkapinya mesti ada keyakinan. Maka lihat balik contoh yang memang contoh yang terbaik lah daripada surah Fusilat. Ayat Allah Ta'ala semuanya hebat-hebat, semuanya baik-baik, dan ada pengkhususannya tertentu. Lebih-lebih lagi bila bicara tentang kesabaran, dia ada pengkhususan dalam ayat-ayat tertentu. Dan yang rujukan utama saya juga dan rujukan kita semua, salah satunya daripada surah Fusilat ayat ke berapa tadi? 35-36. Apa dia? Allahu Akbar. Ingat lagi ya? Ingat lagi. Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hadzin azim. Okey, ayat 30, 34, 35. Baik. Kemudian Allah berfirman, apa tadi? Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah orang yang sabar, menanggung kezaliman dan bersifat berserah diri kepada Allah Ta'ala. Maka setiap kali ada sesuatu yang Allah Ta'ala uji dari sudut kezaliman manusia ke atas dirinya, maka saat itu dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Allah adalah orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ada usaha yang kita boleh lakukan, yang kita boleh berhijrah. Okey, kita boleh berhijrah.
Saya tak ingat satu drama, antara drama yang saya boleh tonton dalam rancangan apa ni, dan TV3 tak salah saya. Ini antara drama yang boleh tengok lah hadirin. Dia bicara antara drama yang baik, yang bagus. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak ingat tajuk dia, tapi sekiranya hadirin pernah melihat dan menonton cerita tentang seorang hamba Allah Ta'ala begitu lama menunggu zuriat yang Allah Ta'ala rezeki kepada dia, isterinya lambat nak boleh, dia pasangan suami isteri ni lambat nak boleh anak, tiba-tiba bukan tiba-tiba, Allah Ta'ala rezekikan kepadanya anak, dan sampai masa nak bersalin, keguguran kerana ada orang baling sampah jatuh daripada tingkat 3, tingkat 4, jatuh atas kepala isterinya. Jatuh menyebabkan kemalangan itu, gugur. Anak pertama menunggu bertahun-tahun. Tabarakallah sana khaliqin. Suaminya sampai nak bakar motor-motor yang ada di kawasan sekitar flat yang dia duduk tu, kerana semata-mata nak cari siapa yang baling sampah itu. Tabarakallah, cerita tu memang terbaik, mengajar tentang sebuah keyakinan, keimanan, tawakal, sabar. Tabarakallah, terbaik. Saya tak ingat, kalau ada ingat, carilah cerita tu. Drama Melayu lah, antara drama yang tu. Akhirnya dia tahu siapakah yang baling. Allah, yang baling tu rupanya anak kepada kawan baik dia, sahabat dia sendiri, yang ambil jalan mudah, buang sampah daripada tingkat 3, main baling macam tu, jatuh atas kepala isteri yang ini ni, Masya Allah, tabarakallah. Anak kepada sahabat baiknya sendiri. Tabarakallah, dia berhijrah, dia keluar daripada itu setelah dia memaafkan. Minta maaf lah tercerita, tapi saya cukup terkesan dengan cerita ini. Ingat nanti saya cari, kita kongsikan sama. Jadi tengoklah, memang yang ini antara saya boleh syorkan untuk dan cadangkan untuk tengok. Dia mengajar suatu daripada perkara yang baik, yang bagus tentang kesabaran. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, saya nampak ada gangguan sedikit dengan jalanan kita malam ni, nampak sangkut-sangkut sikit. Tabarakallah, wallahu alam kenapa tak berapa lancar dia punya rakaman, sekat-sekat. Baik, barakallahu fikum jami'ah. Nampaknya kadar ini saja pertemuan kita malam ini, iaitu dalam melengkapi sebuah kesabaran itu, yang pertama tadi, dia mesti ada keyakinan. Yang kedua, dia adalah orang yang mempunyai nilai tawakal yang tinggi kehadap Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan bincang lebih lanjut lagi berkenaan dengan melengkapi. Ada 7 perkara tadi untuk melengkapi sebuah kesabaran ini. Dan daripada sinilah kita mampu untuk menguruskan kesabaran kita melalui cara-cara yang telah dikongsikan, dan ada cara-cara yang lain kita akan selit. Cumanya untuk dalam keadaan sekarang ini, ambil maklum dahulu beberapa perkara daripada perbincangan yang lalu, sehingga perbincangan yang seterusnya dalam Sahabat Itu Cinta kita beroleh kefahaman, insya-Allah. Minta maaf sebelum situasi kita berubah dengan terputus talian kita ini dengan tiba-tiba, seperti mana yang telah berlaku sebelum ini, tiba-tiba sahaja habis macam tu, tak sempat nak tamat. Maka mohon maaf daripada saya, sehingga kita berjumpa lagi malam esok. Kita bincang lagi 7 pelengkap kepada kesabaran itu. InsyaAllah malam ini tentang keyakinan dan tawakal. Maaf. Allahumma anzil alaina rabbana hudaan syifaan. Allah turunkan ke atas kita semua petunjuk dan kesembuhan. Waghfir lana, Allah maafkan kita semua. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, sungguh Allah Ta'ala itulah yang maha mengampun dan maafkan kita semua. Warzuqna fahma wal ilma, Allah rezekikan kepada kita kefahaman dan ilmu pengetahuan. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin, ya Allah limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar dan matilah kami dalam kematian yang berserah diri kepadamu, yakni Islam. Barakallahu fikum jami'ah. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.